Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surah 67, baris yang kelima daripada atas. Muka surah 67, baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Makhluk kesemuanya, kesemua makhluk binasa. Itu tajuk dia. Makhluk kesemuanya, kesemua makhluk binasa. Makhluk ni bahasa Arab lah. Makhluk ni isim maf'ul yang dijadikan oleh Allah. Khaliq isim fa'il yang menjadikan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk ma khalaqahullah, barang yang menjadi akan dia akan barang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makhluk. Tapi makhluk ni jadi bahasa Malaysia tau. Makhluk Allah, makhluk Allah. Tu. Jadi bahasa Melayu lah makhluk ni. Kadang-kadang makhluk ni pergi kepada makhluk asing. Makhluk asing. Yang lain apa tu? Makhluk asing. Jadi makhluk ni barang yang menjadi akan dia akan barang oleh Allah. Yang mana makhluk ni baharu, asalnya tiada. Allah mengadakan. Yang asalnya tiada, Allah mengadakan. Makna ada harus sahaja. Barang yang ada permulaan akan ada kesudahan. Yang tiada permulaan zat dan sifat Allah, tiada kesudahan. Yang tiada permulaan zat dan sifat Allah, maka tiada kesudahan. Sebab adanya ada yang wajib, tidak terima tiada sama sekali. Ada yang ada permulaan, kemudian jadi ada, maka ada kesudahan. Sebab adanya ada yang harus, bukan ada yang wajib. Sebab sebelum tu tiada, jadi ada. Diadakan oleh Allah, Allah yang jadikan. Jadi makhluk yang Allah jadikan ni kesemuanya binasa. Itu tajuk dia. Wajib kita i'tiqad. Ini nak pergi kepada bicara bab perkara yang wajib kita imani selepas daripada mati. Hak rukun iman yang kelima. Tapi sebelum tu dia bicara hak makhluk kesemua ni binasa. Tapi lepas tu bicara hak perkara yang wajib kita imani yang berlaku selepas daripada mati. Wajib kita ni tiap-tiap mukallaf i'tiqad. I'tiqad ni berpegang di hati. I'tiqad ni pegang di hatilah.
I'tiqad ni sipu di hati. Pegang kejap di hati, sipu di hati. Bahawasanya yang lain daripada zat Allah dan sifatnya sifat Allah, yang lain daripada Allah tu semuanya kesemuanya binasa, melainkan 10 perkara. Wajib kita i'tiqad, berpegang di akidah kita ni, bahawasanya yang lain daripada zat Allah dan sifatnya sifat Allah, yang lain daripada zat Allah dan sifat Allah. Mana yang lain? Makhluk lah. Yang lain daripada zat Allah yang qadim, yang lain daripada sifat-sifat Allah yang qadimah. Apa yang lain daripada Allah dan zat Allah dan sifat Allah? Makhluk tu yang lain tu. Binasa sekaliannya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Sekalian perkara binasa melainkan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap ada atas muka bumi ni binasa belaka. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Yang kekalnya adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib kita i'tiqad. Yang lain daripada zat Allah, yang lain daripada sifat Allah, kesemuanya binasa, melainkan 10 perkara. Ini ada istisna, pengecualian. 10 perkara ni tidak binasa kerana Allah yang jadikan tidak binasa. 10 perkara ni semua perkara binasa. Kemudian datang pula dalil-dalil yang lain, ada 10 perkara yang tidak dibinasakan oleh Allah. Ada pengecualian dia. Jadi 10 perkara ni kekal. 10 perkara ni kekal. Tapi 10 perkara ni kekal disebut dalam Quran dan hadis lah. Tapi kekal 10 perkara ni kekal, dia panggil kekal muqayyad. Kekal dengan sebab Tuhan perkekalkan, ditaksiskan, ditentukan kekal ni kerana Allah yang perkekalkan. Jadi kekal 10 perkara ni bukan sebagaimana kekal zat Allah, kekal sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kekal yang hakiki. 10 perkara ni kekal, kekal idafi, kekal muqayyad, dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 10 perkara ni 10 perkara ni dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mana 10 perkara yang dikecualikan oleh Allah, yang dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? 1, ruh. Ruh dikekalkan oleh Allah. Cuma ruh ni dipisahkan daripada badan sahaja. Maka badan, jasad pun mati. Roh tidak mati. Yang matinya zat badan tu mati. Zat roh tu satu zat. Zat roh dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma keluar daripada badan, maka badan pun mati. Keluar melalui ubung-ubung lah keluar dari badan ni. Selepas dikeluarkan daripada badan, maka
selepas dikebumikan, maka roh tu akan dikembalikan semula. Di alam barzah, persoalan munkar nakir kena kepada roh dan jasad. Nikmat di alam barzah dinikmati oleh roh dan jasad. Sesaan di alam barzah, sesaan kena kepada roh dan jasad. Dua-dua kena. Sebab roh akan dikembalikan di alam barzah. Tapi nak ceritanya, roh dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkaitan dengan roh ni, ini adalah pekerjaan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yas'alunaka 'anir ruh. Lagi akan bertanya akan engkau ya Muhammad daripada roh. Quli ruhu min amri rabbi. Jawab alimu ya Muhammad, bermula roh daripada pekerjaan Tuhanku. Itu yang pertama. Yang kedua, ajbuz zana. Yang kedua, ajbuz zana. Ajbuz zana ni dia ajbuz zana ni satu tulang yang amat kecil. Kecil. Sebesar biji sawi. Kalau kecil sebesar biji sawi lah. Halus. Tempat duduk ajbuz zana ni di hujung tulang belakang. Di hujung tulang belakang. Yang mana ajbuz zana ni hanya ada pada manusia. Ajbuz zana ni dikekalkan oleh Allah, dan daripada ajbuz zana ni dijadikan akan manusia pada hari qiyamah, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Bukhari Muslim. Laisa minal insani syai'un illa azman wahidan minhu khuliqal khalqu yaumal qiyamah. Ni akan dijadikan daripada ajbuz zana pada hari qiyamah. Dia ada di penghujung tulang belakang. Di penghujung tulang belakang. Yang mana ajbuz zana ni, kalaulah seseorang tu atas dunia jasadnya dibakar dengan api yang kepanasan dia tinggi. Api yang kepanasan dia tinggi. Maknanya jasad tu tak ada jadi apa dah. Jasad tu mana licin lah, licin. Api yang digunakan tu memang api yang sangat kuat. Hilang jasad. Hancur, hangus, licin. Tak ada sikit abuk pun. Ajbuz zana tetap dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pelumat macam mana pun jasad manusia hancur lebur, licin. Mana kalau kata kena bung contohnya. Kena bung tu kok, dia ke bawa bung ke contohnya. Hak bung diri tu lah. Mana bung hak dibawa tu memang hak kuat. Licin tak ada. Tapi ajbuz zana tetap dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari akhirah, manusia dijadikan kembali daripada ajbuz zana. Daripada ajbuz zana tadilah Allah Ta'ala jadikan manusia kembali pada hari kiamat. Itu ajbuz zana. Oh, ada cerita bawah tu. Ada cerita bawah. Saya tengok kitab Faridah. Kitab Faridah dia ada buat nota kaki luar. Saya pun baca luar. Dalam parti Faridah ada dah ni. Betul ke supaya saya baca tadi? Dan sekarang ni saya tengok Faridah saya belajar. Parti Faridah saya belajar. Dalam Faridah ajbuz zana dia ada buat nota kaki, ditulis luar. Saya baca luar tadi tu.
Bukan baca hura. Ada dalam partita ni. Dan ajuz zanab iaitu dalam faridah tak ada ni. Dalam faridah ada di nota kaki di luar. Dalam faridah, dalam parti di ubud dalam. Iaitu ajuz zanab, tulang yang kecil sebesar biji sawi di hujung tulang belakang. Tertentu ia ajuz zanab dengan manusia. Tiada binasa ia ajuz zanab, dan daripada ajuz zanab dijadikan akan manusia semula pada hari kiamat, sebab dinyatakan hadis Bukhari Muslim. Hak ni sepenuhnya hak nota kaki dalam kitab Faridatul Faraid. Tak terperasan pula sini didatangkan. Ini yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, badan anbiya. Badan anbiya. Keempat, badan syuhada. Jadi jasad para nabi dan jasad para syuhada dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad para anbiya, bukan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja ni. Jasad para anbiya dan jasad para syuhada dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kemuliaan para anbiya, kerana kemuliaan para syuhada. Anbiya kemudian syuhada. Yang mana anbiya dan syuhada inilah pandangan muktamad yang langsung tidak kena persoalan barzah. Dua je, anbiya dan syuhada. Anbiya, tahulah kedudukan para nabi. Nak cerita tingginya kedudukan para syuhada. Nanti akan bicara berkaitan dengan persoalan barzah. Ada pandangan, banyak golongan-golongan yang dikecualikan daripada persoalan barzah. Tetapi pandangan yang muktamad, yang dikecualikan daripada persoalan barzah adalah nabi-nabi dan orang yang mati syahid. Yang lain daripada tu kena persoalan barzah belaka, sama ada ringan ataupun berat, tu je. Dia ada pandangan-pandangan mati hari Jumaat, mati beranak, mati wabak penyakit. Orang yang mati ketika sakit mati dia baca Qul huwallahu 100 kali. Itu di antara yang setengah pandangan menyatakan tak kena juga persoalan barzah. Tapi pandangan muktamad kena persoalan barzah, tapi persoalan yang ringan yang tidak kena langsung persoalan barzah adalah para anbiya dan para syuhada. Hak para anbiya ni tetap dah. Hak para syuhada ni tingginya kedudukan orang yang mati syahid. Siapa syuhada di sini? Orang yang mati syahid akhirah. Orang mati syahid dunia dan akhirah. Orang yang mati syahid dunia dan akhirah. Dia ada 3 mati syahid ni. Syahid dunia akhirah, dunia sahaja, akhirah sahaja. 3. Hak mati syahid akhirah saja ni, contoh tadilah mati beranak. Hak tu mati syahid akhirah. Mati penyakit, mati syahid akhirah yang jenazahnya wajib dimandikan, dikapankan, disembahyangkan. Apa ada ni? Dia panggil mati syahid akhirah. Mati syahid dunia macam mana pula? Mati syahid dunia, dia mati dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah. Mati syahidlah di hukum dunia, jenazahnya tidak dimandikan, tidak disembahyangkan. Ada ni, diharamkan mandi jenazah ni sebab dia mati syahid. Tapi dunia saja. Zahirnya dia mati dalam peperangan
untuk menegakkan agama Allah. Tapi niatnya tak betul. Niat dia nak dapat kebanggaan, riak. Akhirahnya neraka. Tapi hukum dunianya mati syahid. Maka jenazahnya haram dimandikan, disembahyangkan pun semualah. Sebab kita menghukum atas dunia. Dia dengan Allah Ta'ala ikhlas ke tak ikhlas, itu bukan urusan kita. Nabi SAW bersabda, umirtu an ahkuma bizawahir. Diperintah akan daku hukum hak zahir. Wallahu yatawalla sarair. Hak dalam hati itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zahir dia mati dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah. Mati dia mati syahid dunia. Maka jenazahnya tidak dimandikan. Syahid dunia akhirah ni hak tadilah. Mati syahid dunia, mati dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah dan hatinya ikhlas. Syahid dunia akhirah. Ni kita bicara ni. Bila sebut mati syahid dunia akhirat. Atau dunia dihukumkan mati syahid. Di sisi Allah dia mati syahid sebab niat dia ikhlas, bukan ada kerana tujuan yang lain. Inilah dapat kelebihan yang besar. Jasadnya tidak akan dibinasakan oleh Allah. Tidak kena langsung persoalan barzah. Dapat bagi syafaat kepada 70 orang ahli keluarga. Ini hak syahid dunia dan akhirah. Dapat bagi syafaat pertolongan di hari akhirah 70 orang ahli keluarga yang sepatutnya masuk neraka dengan syafaat pertolongan keluarga yang mati syahid tadi. 70 orang yang lain ahli keluarganya dapat masuk syurga juga. Tapi syafaat ni semua kepada orang mati dalam iman. Kalau orang mati kufur, Nabi SAW sendiri pun tidak dapat bagi syafaat. Yang dapat diberi syafaat ni orang yang mati dalam iman. Contohnya mak ayah, anak mati belum balik. Maka anak yang belum balik ni diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga. Tapi mereka tak mau masuk syurga, melainkan selepas ibu bapa mereka dimasukkan ke syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syafaat daripada anak yang mati kecil, mati sebelum balik. Maka mak ayahnya dapat syafaat daripada anak yang mati kecil tadi. Syaratnya mak ayah mati dalam iman. Kalau mati dalam kufur, bukan kata anak kecil, bukan kata keluarga yang mati syahid, Nabi SAW sendiri pun tidak dapat bagi syafaat kepada orang yang mati kafir. Syaratnya mati dalam iman. Dosanya banyak. Kalau kira dengan dosa dia, kena masuk ke Jahannam dahulu. Syurga tetap syurga lah sebab dia mati dalam iman. Tapi syurganya kemudian lah. Selepas dibakar dalam neraka Jahannam dahulu dengan dosa yang banyak. Dengan syafaat tadi ni, dia dapat masuk syurga direct tanpa masuk neraka Jahannam. Tanpa syafaat ni pun dia dapat masuk syurga juga, tapi kena masuk neraka dulu. Dengan syafaat ni selamat daripada neraka Jahannam. Tapi syaratnya yang mati dalam iman sahaja dapat diberi syafaat. Jadi ini kelebihan orang yang mati syahid. Anbiya syuhada. Anbiya syuhada. Hak para nabi tu jelas lah. Hak ni hak para syuhada, orang yang mati syahid. 5.
Arash. Yang kelima. 5 ke yang kelima kita nak baca 5 gitu dah. Sebab dia tulis 5 gitu. Kita biasanya yang kelima. Dah dia tulis 5. 5 arash. Arash dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arash ni satu jisim yang besar yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan nur. Yang mana arah ni melingkungi satu alam. Jadi seolah-olah arash ni umpama bumbung alam lah tau. Umpama bumbung alam. Yang mana arash ni melingkungi alam. Jadi macam bumbung. Yang mana arah ni makhluk Allah yang paling besar. Yang mana arah ni nak banding dengan bumi. Arash nak banding dengan bumi ni. Arah ni umpama padang yang luas. Bumi ni umpama umpama satu benda yang halus. Umpama cincin di satu padang yang luas. Maknanya jumpa cari tak cincin tu di satu padang luas. Tak nampak tu bezanya arah dengan bumi ni. Makhluk Allah yang paling besar. Yang mana arash ni sebelum kiamah ada 4 malaikat yang menanggungnya. Selepas daripada kiamah ditambah lagi 4 malaikat. Jadi ada 8 malaikat yang menanggung akan arash selepas daripada kiamah. Daripada kiamah ada 4 malaikat yang menanggung arash. 6 kursi. Kursi ni sebelah bawah, di sebelah hadapan arash. Dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana arash ni makhluk yang paling besar. Kemudian dalam ayat Al-Quran 7 kali diulangi Allah Ta'ala istiwa atas arash. Lepas tu sesuai dengan arah besar, maka golongan terpesong Allah duduk atas arah lah. Sebab arah tu besar. Padang arah Allah nak duduk bumi kecil. Arah besar. Jadi dia Allah Ta'ala besar macam arah juga berkali. Arah ni memang besar. Sebab dia jisim, dia berbentuk, boleh kata besar. Dah arah besar, munasabah Allah duduk atas arah. Sebab Allah Ta'ala besar juga. Allah Ta'ala besar juga. Jadi Allah Ta'ala berjisim macam arah. Anak golongan terpesong. Memang dalam Quran 7 kali tu diulangi ayat Allah Ta'ala yang bernama Ar-Rahman tertinggi atas arash. Tu 7 kali. Istiwa atas arash. Lepas tu kita balik kepada pembicaraan dalam mukhalafatul hadis. Hak jalan salahnya macam mana, jalan khalahnya macam mana. Golongan terpesong Allah duduk atas arash. Sebab arah ni besar, sesuai Allah Ta'ala duduk. Duduk bumi kecil. Jadi bumi ni kecil, arah ni besar, Allah besar juga. Ni hak golongan terpesong. Dan luh mahfuz. Luh mahfuz. Luh mahfuz yang ke-8 qalam. Yang ke-7 luh. Luh ni kalau kita orang dululah, kalau orang dulu. Luh ni papan tau. Papan catatan. Luh tu kan dia panggil papan luh. Orang zaman dulu kan dia belajar tak ada kertas, dia ada papan. Bukan dia panggil papan luh, dia panggil. Ni. Mahfuz dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luh mahfuz dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 8 qalam. Qalam tu sama juga. Jisim yang besar yang dijadikan daripada nur, yang mana Allah Ta'ala memerintahkan
Qalam mencatat di Lauh Mahfuz. Kemudian daripada Lauh Mahfuz, malaikat saling pula. Saling daripada Lauh Mahfuz pada malam Lailatul Qadri. Kemudian malaikat saling disuruh malaikat untuk malaikat mentadbir alam selama 1 tahun. Disaling ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadri. Ke dalam suruh malaikat. Malaikat saling daripada Lauh Mahfuz. Catatan Lauh Mahfuz diperintahkan akan qalam yang mencatat. Nak bicara minggu lepas ni. Kita bicara minggu lepas kan bab doa. Doa memberi manfaat. Tapi mustahil sama sekali doa yang baharu dapat merubah qada Allah yang azali, yang qadimah. Mustahil sama sekali. Qada Allah yang azali, yang qadimah ni mana? Hak rukun iman yang ke-6. Itu ketentuan azali. Ketentuan yang azal, yang sedia kala. Mustahil diubah dengan doa yang baharu. Barang qadim nak ubah dengan barang yang baharu, mustahil. Qada azali, iradah ilmu Allah, mubram belaka dah, putuh belaka dah, mustahil berubah sama sekali. Hak tergantung mu'allaq, hak berubah. Ni hak catatan qalam di Lauh Mahfuz, catatan malaikat di suhuf malaikat. Hak ni ada yang tergantung, ada yang berubah. Tapi apa yang tergantung berubah adalah apa yang diqadakkan oleh Allah pada azal. Jadi tergantung berubah hanya pada catatan Lauh Mahfuz, tergantung dan berubah hanya pada catatan suhuf malaikat. Tapi di sisi Allah, qada azali tetap belaka dah, mustahil berubah sama sekali. Tu kena kemah molek. Kau lagi faham yang berubah ni qada azali nu, dak kena Tuhan. Tak kena Tuhan. Qada azali tu iradah ilmu. Yang kita duk sebut dah rukun ke-6 ni, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Allah telah telah menetapkan segala-gala. Nak tergantung di mana? Kalau tergantung, ada qada yang mu'allaq tergantung, dan macam mana dengan tajuk rukun iman yang ke-6? Allah telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara pada azal, pada sedia kala. Allah telah menentukan segala-gala, tiba-tiba ada tergantung. Waktu balik awal lah. Ke macam mana rukun iman yang ke-6? Allah telah menentukan sebahagian, Allah belum menentukan sebahagian. Ke macam mana? Sebut pandai. Allah telah menentukan segala-gala, tapi tergantung. Gitu. Ini berat ni. Ada orang mengajar ditanya, qada azali boleh berubah ke tak? Jawab boleh berubah belaka. Hak jawab. Kata dia tanya soalan gitu, baik mengajar je. Saya tanyalah. Betul pegangan. Hak mana hak tak betul? Betul pegangan. Tanya cari nyakit dia tanya. Dia tanya qada azali ni berubah ke tidak? Lah berubah belaka lah jawab. Jawab berubah belaka lah. Dia sakit lah pulaknya. Tu kata jangan tanya. Lepas tu ajar. Salah pegangan, bertaubat dengan Allah. Dia tanya memang sakit lah.
Qada azali ni Allah telah mengqadakkan, telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala pada azal. Mana ada tergantung laginya? Tak ada tergantung dah. Tapi kalau Allah telah menentukan, tapi kalau Allah nak ubah, di mana letak sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala? Faham tak ni? Dah hak muallak tergantung berubah, hak tu hak Lauh Mahfuz. Itu hak suruh malaikah yang dicatat di budak umur 4 bulan. Sebab malaikat catat di budak umur 4 bulan, catatan yang ada pada suh malaikah yang disalin daripada Lauh Mahfuz. Kalau yang Lauh Mahfuz tu muallak tergantung, malaikat catat di suh pun muallak tergantung. Malaikat catat di budak 4 bulan pun muallak tergantunglah juganya. Tapi tergantung hanya pada catatan. Apa yang berlaku, itulah apa yang berlaku. Sekarang ni catatan tu ada yang tergantung. Tapi apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Siapa yang melakukan? Siapa yang buat? Allah yang melakukan. Allah yang buat. Itu bahagian kudrah. Ta'alluq kudrah. Allah yang melakukan, Allah yang buat. Allah melakukan, Allah buat sebagaimana qada azali. Gitu je lah. Yang melakukan, yang buat ni perbuatan Allah. Allah perbuat sebagaimana qada azali iradah ilmu Allah. Itu je. Tapi seperti tergantung. Itu sahaja. Semua yang berlaku Allah buat belaka. Kalau bicara kata qalam catat di Lauh Mahfuz, itu pada zahir je. Hakikinya Allah yang buat catatan tu. Malaikat catat di suh malaikat, itu pada zahir je. Hakikinya Allah yang catat. Catat di budak umur 4 bulan, Allah yang catat. Allah Ta'ala belaka. Catat kebaikan dan kejahatan, Allah Ta'ala belaka. Bukan malaikat kiraman katibin tu, malaikat yang dia mencatat kebaikan dan kejahatan, bukan. Tapi disandarkan pada qalam mencatat, malaikah mencatat. Itu hanya pada zahir. Semua yang berlaku tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kitab Pati Paridah ni tak bicara ni. Hanya bicara hak tak binasa Lauh Mahfuz. Hak tak binasa qalam. Lepas tu qada yang tercatat di Lauh Mahfuz tak bicara. Hak bicara mana? Qada azali. Hak tajuk rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang ke-6. Hak tu bicara kita Pati Paridah ni. Ni hak rukun yang ke-6 tak selesai. Sifat 20 tak selesai, dinaik bicara hak Lauh Mahfuz. Dalam keadaan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah dan ilmu yang telah mengqadakkan segala-gala, tidak ada tergantung dan mustahil berubah sama sekali. Sebab siapa yang nak merubah? Allah yang menjadikan, Allah yang buat. Allah menjadikan, Allah yang buat sebagaimana yang Allah qadakkan pada azal, yang telah putus, yang tidak tergantung, yang mustahil berubah sama sekali. Ada buku budak-budak dibicara rukun iman yang ke-6, ketentuan azali dan pelaksanaan ketentuan perbuatan Allah, terus dipergi kepada yang berubah, yang tidak berubah. Oh, bahaya. Ini bahaya. Ajar ke budak-budak. Orang tua pun tak pernah lepas. Ajar budak-budak. Lepas tu cikgu yang mengajar tu ajar macam tak tahulah. Daripada tajuk rukun iman ke-6, ketentuan azali, di bawah tu tidak ada pun bicara Lauh Mahfuz, tidak ada. Kita nak bicara berubah tak berubah ni, kita kena letak di Lauh Mahfuz. Daripada tajuk rukun iman ke-6, ketentuan azali, terus pergi kepada berubah tak berubah.
Hak ni pun orang. Yang tidak berubah, saya pun tak ingat dah dalam buku tu. Dia buat gambar. Yang tidak berubah tu, dia ada gambar mayat. Gambar dia tak tulis perkataan dekat gambar. Gambar mayat ni mungkin ajal. Lepas tu dia buat gambar, tapi saya tak ingat dah mana berubah dan tak berubah. Sebab dia ada gambar mayat, gambar pengantin, mungkin jodoh, gambar padi, mungkin rezeki. Tu gambar apa tadi berubah? Berapa keping gambar? Di bawah tajuk berubah dan tidak berubah. Tapi di bawah tajuk ketentuan azali. Bukan di bawah tajuk luh mahfuz. Di bawah tajuk ketentuan azali. Ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Maka dia datang gambar-gambar tadi tu. Bicara berubah pun semua ni kena letak di bawah bicara luh mahfuz, suruh malaikah, helayang malaikah yang salin duduk luh mahfuz. Itu baru bicara hak berubah. Bukan bicara hak ketentuan azali. Memang apa yang Allah Ta'ala perintah qalam catat di luh mahfuz, yang malaikat catat di malaikat, semuanya ada pada qada qadar belaka. Memanglah semuanya ada pada qada qadar belaka. Yalah sebab qalam mencatat qada qadar juga. Malaikat yang mencatat qada qadar juga. Jadi yang ada catatan yang tergantung tu, itu semua perbuatan Allah Ta'ala belaka. Tapi sampai masa yang Allah buat sebagai hak azali. Itu je lah. Kalau hak ni pun tak nak beza. Kalau kira-kira mari, simple je sebenarnya. Simple je. Qada azali, qada yang tercatat di lauh mahfuz, qada yang tercatat di suhuf malaikah, qada yang tercatat di budak umur 4 bulan. Qada azali itulah yang kita bicarakan kenang. Iradah ilmu. Yang mubram, yang putuh, yang tidak ada yang mu'allak tergantung. Yang mustahil berubah sama sekali. Saya pernah dengar dalam radio, 2 kali orang yang sama, mu'allak mubram pun bertukar. Dua kali itu bertukar. Kalau kata tersilap, dua kali tertukar. Mubram yang tergantung, mu'allak yang berubah. Mubram yang tergantung, mu'allak yang putuh. Nama pun berubah. Nama pun tukar orang nak bicara ni. Mubram tergantung, mu'allak putuh. Yang tidak tergantung, yang tidak berubah. Mu'allak. Faham tak mu'allak? Taklik. Tak tahu taklik? Kan orang berkahwin tu kan ada lafaz taklik. Apa taklik? Gantunglah. Kalau begini, tertolak, tercerai. Itu dipanggil taklik. Tergantung. Mu'allak lah tergantung. Mubram yang tergantung, mu'allak yang mubram yang tergantung, mu'allak yang putus. Dia ceramah dari radio 2 kali. Ni penceramah hebat belaka ni. Lepas tu dibezakan hak azali dengan hak lu mampu. Dak, dirakung sekali. Jadi hak tergantung berubah ni ketentuan azali. Sebab masa bicara tu tuan azali dengan luh mampu dia letak sebaku, kita panggil letak sekali. Hak ni pun orang noh lah. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah, yang bersifat dengan ilmu. Yang 9. Yang ke-9 jadi nak sebut gitu. Dalam faridah ni dan gitu je. 9 syurga, 10 neraka. Ni yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syurga dikekalkan oleh Allah, neraka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun penghuni syurga neraka dibinasakan terlebih dahulu dengan kiamat. Tiup sangka kala tu binasa dah pulaknya. Barulah dijadikan kembali daripada ajbuz zanat. Barulah dikekalkan oleh Allah. Hak ni kiamat pun tak binasa ni. Ada ni. Kiamat pun tak binasa. Adapun ahli syurga, ahli neraka, betul lah akan dikekalkan oleh Allah, tak binasa juga. Tapi dibinasakan oleh Allah terlebih dahulu. Kalau jasad tubuh kita ke awal-awal lah tak adanya. Bukan kata tiup sangka kali yang pertama. Hak ni tiup sangka pertama pun dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hakikat ruh, atau yang pertama yang dikekalkan oleh Allah, tidak mengetahui akan dia, melainkan Allah jua. Dibalik semula kepada hak yang pertama. Hakikat ruh, sebenar-benar ruh manusia ni macam mana, tiada mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui berkaitan dengan hakikat ruh. Dan malakul maut ialah yang mengambil nyawa, dan wajib beriman bahawa mati itu dengan rentahan Allah, dan mesti tiap-tiap bernyawa itu mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wallahu a'lam. Ni kitab Hidayatus Salikin ke surat 20. Surat 20 baris atas sekali. Muka surat 20 baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka apabila selesai engkau daripada sembahyang fardu, maka baca olehmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ini dia pergi kepada bacaan selepas daripada sembahyang fardu subuh. Terdahulunya sebelum masuk kepada sembahyang. Bicara berkaitan dengan sebelum masuk pada sembahyang fardu subuh. Selesai dah sembahyang fardu subuh, ia nak bicara pula bacaan selepas daripada sembahyang. Bacaan selepas daripada sembahyang. Hak dalam sembahyang nanti dia akan bicaralah hak dalam sembahyang tu. Hak dalam sembahyang dia akan bicara nanti adab-adab dalam sembahyang. Dia tajuk di hadapan pula. Depan lagi lah. Tajuk babu adabis salah. Cerita bab adab ketika solat. Dia membicarakan berkaitan dengan syarat rukun solat serta perkara-perkara yang disunatkan ketika solat. Jadi sekarang ni lepas solat ni tu pergi pada bacaan yang dibaca
kemudian daripada solat. Dalam solat dia akan bicara pada tajuk adab ketika solat. Ni bacaan selepas ada solat. Maka baca olehmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Ni hak kita biasa doa amal hak bawah tu. Hak bawah tu istighfar, kena baca Allahumma antas salam, ada bawah tu. Baca ayat kursi, kemudian ada baca syahidallah di bawah tu, sampai kepada kulillahumma malikal mulk. Itu yang biasa kita baca. Hak ni kita dah ajar ni. Yang kita amal hak di bawah tu hak riwayat yang lain. Ada di bawah tu dia akan datang hak istighfar kita ada di bawah tu. Hak ni hak kita dah amal ni. Hak bacaan hak lepas ada solat ni dimulai dengan selawat ni. Hak lepas ada solat dimulai dengan selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Jadi hak tebal ada wa barik wa sallim. Hak nipis tak ada wa barik wa sallim gitu je. Dia kalau salli dengan fi'il amar, barik wa sallim dah dengan fi'il amar. Salla kalau dengan fi'il madhi, baraka wa sallama. Gitulah. Ni salli ni sad lam, bukan sallallahu. Sallallahu sad lam ya. Sallallahu. Ini Allahumma salli dengan fi'il amar, barik wa sallim. Salla fi'il madhi, baraka sallama. Ada ni. Hak ni pun jangan cuka cemaking. Cuka cemaking. Mana cuka cemaking? Hak selawat tarawih. Selawat tarawih tu. Selawat tengah tarawih tu, mana? Kita budak-budak ujung budak-budak dah tiga pun budak-budak tepik masa tu sallallahu, lepas tu wasallam gitu je budak-budak tu nak sebut. Orang tu budak reti juga sallallahu wasallam alaih wasallim alaih. Ada setengah tempat tu berbaris mana tepek dinding tu sallallahu wasallama alaih wasallam alaih nah wasallama alaih. Dah kita biasa baca wasallam tuakah min bagi atas dah kita wakahkan wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wasallam min tu bukan bagi mati, min tu bagi atas. Kita baca wasallam kerana kita wakaf, bukan min tu bagi mati, min bagi atas. Bila kita wakaf kita pun baca wasallam. Ada pun selawat tarawih wasallama alaih tu kita wakaf, bukan wasallam wakaf dak. Kita wasal situ, kita wakaf di alaih. Jadi kita baca sallallahu wasallama alaih kita wakaf. Ni sallallahu wasallam alaih, bunyi orang tua juga. Akhirnya ada tempat tulis besar tepek di dinding. Tapi kalau budak-budak gitu je lah, tak tahu apa benda. Disalli barik sallim, salla fi'il madhi, wa baraka wa sallama. Kalau wakaf wasallam. Ini Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Tak ada sayyidina ni. Tak ada sayyidina. Maka sayyidina sunat kita tambah
untuk beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam, dan hidupkan ke kami, wahai Tuhan kami, hidupkan bisalam dengan sejahtera, wa adkhilnal jannata darussalam wa adkhilna daraka darussalam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Tak apalah kita baca ni. Kita baca kitab ni lah. Kalau kita amal tu di bawah. Kita baca nak kitab ni. Hak Imam Ghazali ni. Subhana rabbiyal aliyil a'la. Subhana rabbiyal aliyil a'la. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, la ilaha illallah ahlun ni'ami wal fadli. La ilaha illallah ahlun ni'ami wal fadli. Ahlun ni'ami. Ha nipih tu ada mim tu. Mim tu buang. Nun ain mim. Ni'ami. Ni'matun mufrad, ni'amun jamak. Ahlun ni'ami wal fadli. Bukan ahlul mun'imi, bukan. Ahlul ni'ami wal fadli wassana'i wassana'il hasani. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ni kita dah amal ni, kita amal bawah tu. Inilah bacaan lepas solat tadi ni yang disebut oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Imam Ghazali, yang mana kitab Hidayatul Salikin ni Syekh Abdul Samad Al-Falimbani sebahagian besarnya dihimpun daripada kitab Bidayatul Hidayah. Kalau kitab Panah Bagi Hati dihimpun daripada kitab Arba'in fi Usuluddin Imam Ghazali juga. Kalau kitab Bidayatul Salikin ni sebahagian dihimpun daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Kemudian Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ada buat penambahan. Tu ada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani nyatakan di awal kitab. Kan di awal kitab Bidayatul Salikin dahulu, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani nyatakan yang ada dalam kitab Bidayatul Salikin ni sebahagiannya dihimpun, dipungut, diambil daripada kitab Imam Ghazali, kitab Bidayatul Hidayah. Atau engkau baca, tadi Imam Ghazali. Kata Syekh Abdul Samad, atau engkau baca puji-pujian kemudian daripada sembahyang yang masyhur kaifiahnya itu. Ni kita dah nak baca ni. Imam Ghazali ni. Atau engkau baca puji-pujian kemudian daripada sembahyang yang masyhur kaifiahnya itu. Masyhur kaifiah dia. Bawah ni lah. Yang kita nak baca semua tu. Yang masyhur kaifiahnya. Iaitu puji-pujian kemudian ada sembahyang yang masyhur kaifiah tu. Yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rauf, murid Syekh Ahmad Kushashi, Madinah. Di dalam kitab yang bernama Umdatul Muhtajin.
Ya Syekh Abdul Rauf nakal ni ambil pindah dari kebanyakan orang Madinatul Rasul yang semasa dengan dia, dengan Syekh Ahmad Kushashi. Dibacai. Kena nak sebut mana ni? Dibacai. Kena baca mana tu? Dibacai tiap-tiap sudah sembahyang 5 waktu. Ni astaghfirullah 3 kali. Ni hak masyhur. Ni masyhur. Orang kita dah amal. Ni tiap-tiap sudah sembahyang yang 5 waktu. Bukan lepas subuh saja. Sembahyang 5 waktu. Dia termasuk hak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu. Hak 10 kali tu. Dia tiap-tiap lepas sembahyang waktu. Tapi cuma orang kitanya biasa amal selepas daripada sembahyang subuh sahaja. Kadang-kadang kalau dulu lepas sembahyang maghrib. Hak ni hak sama je. Sembahyang waktu sama sahaja. Dia kalau dulu wirid panjang sama saja 5 waktu pondok Pasir Tumbuh. Sama je. Sama. Cuma lepas subuh tu dia ada tahlil lepas subuh. Itu je beza. Jadi lepas wirid subuh macam wirid sembahyang waktu, lepas doa yang pertama baca Fatihah, kemudian terus kepada tahlil, bacaan-bacaan panjang lagi, atau pondok Pasir Tumbuh. Tapi wirid sepenuhnya sembahyang 5 waktu. Kita kampung ni gitulah. Kalau waktu siang hari tu jadi wiridnya pendek-pendek je. Sembahyang 5 waktu ni. Kalau subuh sekarang pun kadang-kadang kalau ada kuliah tak apalah, pendek sikit wirid. Tak ada kuliah pun dia pendek juga wirid subuh. Kalau ada kuliah, kita utamakan kuliah. Kan tak? Tapi kadang-kadang wirid subuh sekarang masjid-masjid tak ada kuliah apa pun. Dia kata orang sibuk nak kerja, dia balik je lah sibuk tu. Orang pecing ramai kan. Kalau wirid pendek, lepas tu doa. Hak pecing-pecing tu pergi lepok kedai kopi je pagi-paginya. Dia pecing dah, tak ada pergi mana pun. Wirid panjang macam biasa. Orang sibuk nak pergi kerja, nak atau nak sekolah, dia bangunlah. Tak ada orang halang pun. Lepas tu hak pecing-pecing ni, wirid biar panjang lah. Dia kata Tok Imam Tok Bila sibuk. Kamu ada allowance dah. Boleh meringankan sikit kesibukan kamu. Tok Imam Tok Bila ni dia kena kerja sendiri juga, kena kerja lain juga. Tak padan dengan allowance tu. Tapi dengan allowance tu sudah boleh mengurangkan kesibukan. Kalau subuh ni kena wirid panjang. Ni Dr. Imam Tibla kata aku sibuk, aku nak pergi kerja. Dia buat urusan dia. Wirid pun pendek. Lepas bang subuh tak ada apa-apa komat dah. Walaupun buat keputusan dan mesyuarat, subuh beri masa. Naiklah minit di tu kan, lepas azan naik minit berapa minit nak iqamah subuh. Dia tak peduli. Dia komat juga. Ni kepala angin kau panggil. Hak kepala angin ni tak boleh jadi Tok Imam Tok Bila. Tok Bila lah besok ni. Tok Imam pun kena turut Tok Bila. Kalau Tok Imam, Tok Bila hak kepala angin. Hak kepala senok orang panggil apa? Kepala senok. Kepala masuk air. No, emang apa? Tok Bila jenis kepala senok. Kita akhir dah. Baloh dengan hari Jumaat. Dah minit tak sampai lagi. Orang nak sembahyang qabliyah subuh lagi. Sempatlah kalau ikut minit 3-4 minit lagi, ada 5 minit lagi. Dia dah peduli. Apa? Buat speaker duduk dengan dia. Ni mikrofon duduk dengan dia. Nampak nak komak je, pergi kejong, pergi pegang. Pergi buang daripada masjid. Buat kucar masjid, buat balong masjid je.
Sudah buat keputusan kan, beri masa 15 minit ke. Kan ada naik dah jam tu kan, sekarang ni ada hak elektronik tu kan. Nak kira pakai wah dia, pegang kejong teruk tanah. Ni apa kata? Kepala senok orang panggil. Kepala senok ini tak sesuai duduk masjid. Tak sesuai, dia ngucar. Hak jenis gini, belajar-belajar tambuh jadi gini. Jenis kepala angin gini. Tambuh belajar-belajar tambuh. Nak bang, kerana ada gaji elang dia. Oh ni, dok, masjid ni tempat orang ibadat. Tapi kalau ada orang seumpama tu kot jadi payahlah. Jadi kucak kacik ahli jemaah. Orang tua-tua ni malah basa, orang tua-tua kata. Malah baloh, orang tua-tua ni kata. Oh, kau sedap angin dia. Dan orang tua-tua kan, dia malah basa-basa malah nak baloh-baloh orang tua. Lepas tu dia pun kau jadi naik tagang. Naik tagang tau. Benda-benda kucar gini berlaku dalam masjid, benda tak comel tu. Ni jenis hak jahil-jahil berlaku ni. Jenis hak ditugaskan sebagai Bilal, tak belajar tak apa, cuma suara sedap. Suara sedap. Kadang-kadang Tok Bilal dia apa? Ayah dia Tok Bilal. Toki dia Tok Bilal. Gitu je. Diwarisi Bilal dengan suara sedap. Tapi belajar ke tak? Tak belajar. Cakap agah. Cakap angin. Ada tempat tu. Dialah Tok Bilal, suara dia sedap lah. Karaoke, dialah tukang nyanyi, suara sedap. Dia ada. Dia Tok Bilal sebab suara dia sedap. Bila kapung tu buat karaoke, dia tukang nyanyi sebab suara dia sedap. Oh, kata Tok Bilal tukang nyanyi, dan suara dia sedap. Orang jahil. Ni. Oh ni payah lah kalau beseng gitu. Dia terutama lepas subuh lah. Wirid kena lebih sikit. Kena panjang. Wirid kena panjang. Ada urusan, bangun, keluar. Tak ada apa-apa. Melainkan kalau buat kuliah subuh. Kalau subuh tu, utamakan kuliah lah. Utamakan kuliah. Jadi hak dia akan datangkan hak wirid, bacaan, pujian-pujian kepada semayang yang masyhur, kaifiahnya. Hak ni dia ambil daripada kebanyakan orang Madinatul Rasul. Orang duduk di Madinah. Yang semasa dengan dia, dengan Syekh Ahmad Kusyasi. Dibacai. Saya ibu baris benar ni. Dibacai, Hamzah berbawah, ataya berbari mati. Takut tak boleh. Dibacai. Dibacai kok berat Dibacai. Kata apa tak tahu tu? Dibacai. Ke macam nak tebal? Tebal lain ejaan. Sebab hak nipih ni dal baca alif ya je. Jadi saya Hamzah belah bawah. Ya saya bari mati. Kalau hak tebal ni molek dal baca alif Hamzah ya dibacai. Molek tebal. Hak nipih kena tanda sikit lah. Dibacai tiap-tiap sudah sembahyang waktu. Mana? Astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullah 3 kali. Salah samarrat 3 kali. 3 kali. Hak ni semua hadis-hadis yang sahih belaka ni. Hadis yang sahih. Nabi istighfar 3 kali. Hadis daripada riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Istighfar 3 kali. Kemudian astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hak dalam hak tebal ni huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hak saya ni hak nipih. Hak nipih ni tak ada baris.
Hak saya berbarisnya, hak saya mengaji dengan almarhum Baba Najmuddin Kerandang, saya buat 2 baris. Huwal hayya, huwal hayyu. Ada 2 baris saya tulis situ. Dalam hak tebal ni, huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Hak tebal, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Harumi. Huwal hayyul qayyum. Harumi. Hayyu. Dia baca huwal hayyul qayyum pun boleh, huwal hayyal qayyum pun boleh. Cuma orang-orang sekarang ni, kalau orang muda-muda ni, dia biasa baca dengan huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Kita orang tua-tua ni biasanya huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Dalam fiqh Islami wa adillah tu, kitab Fiqh 4 mazhab, karangan Dr. Wahab Az-Zuhaili almarhum, dia bacaan wirid lepas solat ni, zikir-zikir yang disunatkan baca lepas solat, dia tak ada baris. Memang tak ada baris, dan kitab-kitab tak ada baris. Ada ni dalam kitab-kitab tak ada baris. Jadi bacaan wirid tu tak ada baris. Tapi dalam fiqh Islam adillah tu, dia buat tasydid atas ya, dia pun buat baris atas. Setu je dia. Sekarang ni istighfar ni dalam kitab fiqh Islami wa adillah tu tak ada baris. Ada ni, tak ada baris. Tetapi atas ya tu dia buat baris tasydid, buat baris atas. Al-hayya. Tu. Lain tak ada baris ni. Istighfar pun tak ada baris, Allahumma salam pun tak ada baris, tak ada baris belaka. Bacaan lepas solat. Kitab-kitab Arab mana ada baris. Tapi tak ada baris pun, atas ya tu, al-hayya tu, dia buat satu tasydid, kemudian dia buat baris atas. Ada ni. Dan so baca huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Boleh belaka. Dia ada dalam satu orang potong ke macam mana tak tahulah. Dia kata baca huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih tu salah, dia kata. Hak betulnya al hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Dua-dua betul belaka. Dua-dua betul belaka. Cuma masa saya duduk pondok di Pasir Tumbuh tu Al-Hayyul Qayyum wa atubu ilaih lah. Tapi di pondok Baba Najmuddin Kerandang di istighfar lain. Hak tuan guru di istighfar astaghfirullahalazim li wali walidayya tu. Jadi tak ada lah Al-Hayyu ke Al-Hayya ke. Tapi waktu saya belajar sini, saya ada tanda 2 baris tu. Tok Guru 2 baris. Huwal hayya, huwal hayyu. 2 baris. Tapi waktu guru saya baca, Baba Najmuddin Kerandang, dia tak ada lah sebab dia tak baca ni lepas semayang. Istighfar ni tak baca. Dia baca dengan istighfar yang lebih umum lah. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali masyayikhi wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Habis itu saya baca. Jadi masa wirid tu al hayya al hayyu tak ada lah. Tapi ni saya tulis ni masa tu saya mengajar. Jadi 2 baris tu beri al hayya dengan al hayyu. Dua-dua boleh, tak ada salah-salahnya. Jangan duk kata salah-salah lah nya. Jangan duk kata salah-salah. Boleh belaka al hayyu al hayya. Dari segi itu balik kepada ilmu nahwu lah. Balik pada ilmu nahwu. Astaghfirullah al-azima allazi la ilaha illahu. Berarti situ. Dia asal lah. Dia berarti situ. Astaghfirullah maf'ulun bih. Al-azima sifat
Naat Allah yang pertama. Allazi la ilaha illahu. Berarti setakat tu. Kalau wakaf ni kita tak wakaf, kita wasal. Jadi kalau baca Al-Hayya, dia akan jadi sifat pada Allah. Astaghfirullah. Aku minta ampun akan Allah. Allah mana? Al-Azimah. Yang agung. Yang agung itu sifat yang pertama bagi Allah. Allazi la ilaha illahu. Jumlah tu jadi sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga. Al-Hayya, sifat yang keberapa tu? Yang keempat. Al-Qayyumah, sifat yang kelima. Dia bagi atas belakang lah. Astaghfirullah. Isim mufrad, nasab dengan patah, maf'ulun bih. Astaghfirullah. Astaghfirullah tu fi'il mudhari'. Dia mula dengan hamzah mutakallim. Astaghfirullah. Isim mufrad tu, nasab dengan fathah, maf'ulun bih. Al-Azimah. Itu sifat bagi Allah yang pertama. Sifat bagi Allah yang pertama. Allazi la ilaha illahu ni jumlah tu jadi sifat yang kedua lah. Al-Azimah sifat yang pertama. Jumlah allazi la ilaha illahu, dia naat sifat yang kedua. Al-Hayya, sifat yang ketiga. Al-Qayyumah, sifat yang keempat. Wa atubu ilaih. Gitu lah. Jadi kok nahu pula jadi. Nak cerita betul belaka. Tapi kalau baca Al-Hayyul Qayyumu, kalau baca Al-Hayyul Qayyumu, dia kena jadi khabar bagi mubtada' yang mahzuf. Khabar bagi mubtada' yang mahzuf. Kesilap macam dah ingat tu. Ya dah rasanya. Khabar bagi mubtada' yang mahzuf. Ataupun jadi badal kepada huwa. Allazi la ilaha illallah huwa. Badal pada huwa, Al-Hayyul Qayyumu. Boleh. Badal kepada huwa. Huwa tu dhamir munfasil. Dia fi mahalli raf'in tu. Allazi la ilaha illallah huwa. Tu fi mahalli raf'in tu. Jadi Al-Hayyu jadi badal kepada huwa. Apabila huwa tu fi mahalli raf'in, tempat rafa', badal dia kena rafa' lah. Al-Hayyul Qayyumu. Al-Hayyul Qayyumu jadi badal kepada huwa. Al-Hayyul Qayyuma jadi sifat bagi Allah. Gitu je lah. Al-Hayya jadi sifat bagi Allah. Al-Hayyu badal bagi huwa. Huwa tu dhamir munfasil. Dia fi mahalli raf'in tu. Dia fi mahalli raf'in badal min mahalli ismin, pada mahal isim la dan khabar la. Kalau kita kan la ilaha illallahu kan, la ilaha illallah, kita wakaf. Kalau wasa la ilaha illallahu, tu tempat ropak tu. La ilaha illallah. Tu memanglah dia isim ni dia dhamir munfasil mabniun alal fathi lah. Dia kena baca huwa. Tempat tu tempat ropak.
Jadi apabila al-hayyu jadi badal pada huwa, al-hayyu kena baca dengan ropok lah. Ropok dengan dhammah. Mana kita? Saya pun kadang-kadang peling dah juga, lama dah cara. Ropok, nasak, khopak. Ke mana? Dah cara ilmu ni karat jadi. Jadi karat. Itu dah ilmu nahu. Cuma nak ceritanya, kita baca al-hayyu, okeylah. Orang lama kita baca al-hayyu belaka. Baca al-hayya, orang baru-baru, okeylah. Dan memang saya tanda di sini, sengaja ingat untuk gurunya, memang dua bagi. Cuma, al-qayyum tu, mim tu biar baris jelas. Mim biar baris jelas. Sebab, kita bukan wakaf di al-qayyum. Kita wakaf al-qayyum. Wa atubu ilaih. Kita tak wakaf al-qayyum. Kita wasa. Jadi al-qayyum tu, bunyi bagi depan ke bagi atas. Biar jelas situ. Huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Huwal hayyul qayyuma wa atubu ilaih. Jadi muma tu jelas. Sebab kita bukan wakaf. Bukan kata huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada apa? Wal hayyul qayyum. Kita wakaf. Wa atubu ilaih. Tak apalah. Kita wakaf ke wasal situ. Kita wasal. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi al-qayyumu, al-qayyuma biar jelas. Sebab kita tak wakaf. Jangan mim tu tak ada bagi pula. Kalau kita wakaf, bagi matilah mim. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita tak ada baca gitu. Kita baca dengan wasal. Jadi huwal hayya al qayyuma wa atubu ilaih. Huwal hayyu al qayyumu wa atubu ilaih. Biarlah. Mana kalau baca dah huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dak payah nak tukarlah. Tukar jadi payah pula kitanya. Al-hayyu mula-mula al-hayyu jadi badal kepada huwa dhamir munfasil mabniun alal fathi fi mahalli raf'in. Kenapa pada tempat rafa'? Badal min mahal pada tempat isim la dan khabar la. Jadi al-hayyu kena baca dengan rafa' dengan dhammah. Al-hayyu al-qayyumu wa atubu ilaih. Al-hayya al-qayyuma sifat kepada astaghfirullah. Itu kena jaga tu. Astaghfirullah tu itu maf'ulun bih. Dia kena baca dengan baris atas lah. Dia nasak dengan fathah tu. Sebab dia isi mufrad. Astaghfirullah al-azima al-hayya al-qayyuma wa atubu ilaih. Jadi sifat belaka itu. Astaghfirullah, aku minta ampun akan Allah. Al-azima, yang agung. Allazi la ilahu, yang tiada Tuhan melainkan ia. Al-hayya, yang hidup. Al-qayyuma, yang bersifat dengan qiyamu binafsih. Jadi yang belaka itu sifat na'at dia panggil. Kalau baca al-hayya al-qayyuma wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darassalam. Tadi tu atas tadi tu wa adkhilna daraka darassalam. Atas tu kan lain. Ni wa adkhilnal jannata darassalam. Dia ni biasanya kalau lepas subuh, lepas maghrib,
Biasanya akan dibaca dengan di tengah tu dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu 10 kali. Baru baca Allahumma antas salam. Ni. Biasa dibacalah. Ni kalau kita lain daripada maghrib dengan subuh lah ni. Kalau maghrib dengan subuh akan baca dengan lepas istighfar akan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baru baca Allahumma antas salam. Wa adkhilnal jannata darassalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dia pun tulis dia tulis ilah alif lam kha. Mana apa tu? Sudahlah baca Fatihah tu. Perhabis baca Fatihah. Perhabis baca Fatihah. Yang mana sekarang ni ada orang yang diikut satu bawakan tu disuruh tinggal baca Fatihah situ. Tak ada baca Fatihah situ. Sekarang ni ramai tutup imam selesai baca Allahumma antas salam apa semua, dia tu pergi ayat kursi. Dia tak baca Fatihah. Dia tak baca Fatihah. Dalam kitab kita ni memang ada bacaan Fatihah. Memang dalam setengah-setengah kitab memang tak ada bacaan Fatihah tu. Dia lepas daripada baca Allahumma antas salam apa semua, terus pergi kepada bacaan ayat kursi. Hak kitab kita dak ni. Hak kitab kita baca Fatihah, kemudian baca barulah kemudian tu baca ayat kursi. Hak Fatihah ada dah tu jangan tinggal lah. Hak Fatihah ada dah jangan tinggal. Orang tua tu baca ni hak dalam kitab-kitab gini lah. Dia mari orang baru tak sunat baca Fatihah. Dia pakat tinggal Fatihah. Jadi macam orang tua-tua kita hak selama ni tak apa nak pandai mana. Mari hak kemudian ni. Baru pandai. Dia nak turut orang kemudian. Tak baik turut lah. Kita pakat lama. Baca Fatihah. Ni dalam kitab kita ni. Ni ada Fatihah. Ada ni. Hak ni semua ada ambilan belaka ni. Ambil daripada mana bacaan-bacaan ni. Dia bacaan-bacaan wirid lepas sembahyang memanglah ada hadis-hadis yang berbeza. Cuma ulama susung biar jadi teratur molek gitulah. Jadi hak dalam kitab-kitab memang ada kitab lepas daripada Allahumma tassalam tu pada ayat kursi. Memang ada dalam kitab-kitab seumpama tu. Tapi ada juga dalam kitab baca Fatihah dulu. Dan macam kita baca Fatihah dulu. Kemudian dalam kitab ni nanti selepas baca ayat kursi terus baca syahidallah. Terus baca syahidallah, dia tak ada amanah rasul. Dalam kitab kita ni tak ada amanah rasul. Tapi dalam setengah kitab macam dalam kitab I'anatut Talibin, lepas baca ayat kursi baca amanah rasul, baru baca syahidallah. Hak dalam kitab ni kita ni kita baca nanti ni. Lepas daripada ayat kursi terus pada syahidallah, tak ada amanah rasul. Jadi orang tua-tua dulu ni ada belaka disusung tu, dia ngaji kitab banyak. Hak dalam Ihdatus Salikin ni ada Fatihah sebelum ayat kursi. Tapi lepas ayat kursi tak ada amanah rasul. Tu pada syahidallah. Amanah rasul ada kitab I'anatut Talibin. Jadi waktu kita baca mana? Dia akan baca Fatihah, baca ayat kursi, baca amanah rasul, baca syahidallah. Dan Ihdatus Salikin tak ada ni. Amanah rasul, kita lain pula waktu kita ambil. Pandai ni.
Maka kita hak Fatihah lepas daripada Allah Mu'tasalam ni jangan tinggal baca. Ada tu orang kata gitu tu, tak usah pakai awal dia lah. Nak pakai tak salah, tapi lebih baik kita pakai hak kita duduk baca selama ni. Orang tua kita baca ni, ilmu mereka lebih berenah, lebih barakah, lebih banyak daripada orang sekarang. Dia sekarang dia bicara lepas baca baca Allah Mu'tasalam, jangan baca Fatihah. Tak ada Fatihah, Nabi tak baca, dia kata. Dia memang ramai tu imam sekarang ni. Dia takkan baca Fatihah tu, baca ayat kursi lalu dah. Ni. Hak ni ada bacaan Fatihah. Kemudian barulah baca wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu warrahmanur rahim. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu warrahmanur rahim. Itu. Ya tak? Barulah Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Dia wa ilahukum tu pakai ayat kursi. Itu Al-Baqarah ayat ke-163. Ayat kursinya Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Itu surah Al-Baqarah ayat yang ke-255. Hak ni Allahu la ilaha illahu Al-Hayyu Al-Qayyumu. Ni betul ni. Jangan baca wal hayya. Kalau baca Al-Hayyu boleh jadi sifat kepada Allahu. Al-Hayyu boleh jadi badal kepada huwa. Ni lain ni. Yang baca huwal hayya tak ada ni. Sebab Allahu depan tu kan. Depan tu kan kursi tu kan. Allahu. Allah mana? Al-Hayyu Al-Qayyumu. Tu. Jangan jadi Al-Hayya pula. Al-Hayya kerana astaghfirullah. Barulah Al-Hayya Al-Qayyuma. Ini Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini Al-Baqarah ayat ke-125. Tu ayat kursi. Wa ilahukum pun kadang-kadang orang tinggal juga. Itu bukan ayat kursi, tapi itu surah Al-Baqarah ayat 163. Ada bacaan tu pula tu. Kata-kata jangan tinggal. Orang tua susung kita pakai. Orang cerita baru-baru tu kita boleh dengar lah. Nak pakai je lah. Tak ada orang nak paksa kita. Tapi jangan kita nak kata orang dulu ni tak pandai baca tak betul Nabi tak baca. Tu dah kena tu. Kita nak tukar pes baru terpulang pada kita lah. Nak molek kita baca sebagaimana yang orang tua kita baca. Wa ilahukum ilahun wahid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Fafahimna famasabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.